Stoffel Alexei Darul bin Edi akan menyampaikan ucapan yang bertajuk bully dan kesan kepada emosi mangsa. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik berkata, Kementerian Pelajaran Malaysia tidak akan sama sekali bertoleransi dengan kes bully yang berlaku di mana-mana institusi pendidikan. Hal ini susulan seorang pelajar menjadi mangsa bully, mencekik adik kandungnya sehingga mati pada Julai lalu. Kesan daripada kes tersebut telah membuka mata pada semua lapisan Afrika tentang bahaya gejala bully dan kesan terhadap emosi mangsa bully itu sendiri. Salam madani bertatahkan kemesraan saya ucapkan pada Tuan Penaraja Majlis, Basen Fanil Juri dan Bijak Bestari, penjaga masa yang setia dengan detik waktunya, dan seterusnya pula sentana dalam dan luar talian yang ceria di hati dan tinggi pekerti, pula sentana dalam talian yang saya muliakan. Madu pengucapan awal yang saya akan sampaikan pada hari ini ialah kesan bully terhadap emosi mangsa. Menurut Amin Al-Hadi 2013 dari Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, bully merupakan tingkah laku demonstrasi yang berlaku berulang kali secara psikologi atau fisikal dari seseorang atau kumpulan yang lebih berkuasa daripada seorang yang kurang berkuasa. Mangsa bully selalu mempunyai ciri-ciri seperti merasa mudah cemas, tidak selamat, mempunyai harga diri yang rendah, dan tidak berupaya membela diri apabila dikasari. Perbuatan bully secara langsung boleh menyebabkan mangsa ketakutan dan kesakitan serta menghadapi dari segi nilai diri, psikologi, akademik, dan perubahannya dengan orang lain. Pulau warga dalam kalian pergerakan wawasan. Lontaran idea pertama, masalah bully di sekolah bertitik tolak dari perasaan dendam dan iri hati dalam diri pembuli atau orang yang dibully. Contohnya dalam kes seorang ketua pengawas sekolah kebangsaan Yaakob Latif di Taman Maluri, cerasnya ditumbuk dan diubut di depan guru selepas ia menyerahkan telepon bimbit yang mengandungi gambar lucu selepas bahan pelajar berkenaan. Terdapat juga kes pelajar seorang yang cemerlang dalam akademik menjadi sasaran bully selepas tidak mau berkongsi maklumat dengan pelajar lain. Fenomena bully yang biasa berlaku ialah pelajar kaya yang disuruh membayar marketing kepada pembuli. Kesannya, jika tidak berbuat demikian, maka dia akan ditumbuk. Semua ini wajar diberikan perhatian yang serius oleh kita agar masalah dibully di sekolah boleh ditangani sehingga ke akar umbi. Kebanyakan mereka akan menyalahkan diri sendiri dan mereka percaya bahwa kelemahan diri boleh menyumbang besar faktor mereka mudah terperangkap dengan keadaan dan seterusnya menjadi mangsa bully. Hal ini disokong oleh Nora Fauzia 2007 menjelaskan bahwa mangsa-mangsa bully membuat keputusan untuk menghentikan pembulian terhadap diri mereka dengan membunuh diri. Kuala Sentana Dewan Pastor Ilmuwan. Secara umumnya, kejadian bully memberi kesan yang mendalam kepada mangsanya. Mangsa bully akan menghadapi kesan jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Kesan perbuatan bully semestinya akan memberi kesan mendalam pada fisikal dan emosi mangsa. Dapatan kajian Always 1994 menunjukkan bahwa kejadian bully di sekolah dijangka akan mendatangkan risiko kepada kesejahteraan mental. Kesan ini bertambah buruk apabila mereka terlibat dalam secara langsung dengan tingkah laku sama ada pembuli atau mangsa bully. Lantaran idea kedua, masalah bully di sekolah perlu ditangani oleh komitmen semua pihak, terutamanya pelajar, ibu bapak dan guru. Guru pasti memiliki kemahiran pedagogi untuk mengesan dan melayani mangsa bully dan berani menyuarakan masalah mereka. Seorang pengkaji Nora Fauzia mencanangkan pendekatan campur tangan yang telah lama diaplikasikan di England boleh diimplementasikan di Indonesia untuk menangani bully. Semoga kejadian bully yang berlaku melibatkan Muhammad Farid dan Marcus Mereng, anak Agustus yang digasak oleh pelajar senior tidak berakhir dengan kematian tidak akan berulang lagi. Walaupun Kementerian Pelajaran Malaysia melakukan kejadian bully hanya melibatkan sifat 3% dari sejumlah 5 juta orang pelajar agak kecil, tapi kesannya pada masa hadapan harus dipikir dengan serius.
Nafijanya, masalah buah di sekolah tidak akan berakhir selain kita tidak bersatu bagaimana ini dengan api yang memakan lalang dan tidak dapat lagi dipadam. Sebenarnya kita berusaha menangani masalah ini sehingga ke akar umbi demi masa depan negara kita yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Jangan sampai angin berputar, ombak bersambung baru kita hendak mengambil jalan penyelesaian. Lebih baik mencegah daripada mengobati sesuatu dahulu pendapatan, sesuatu kemudian tidak berguna lagi. Sekian, terima kasih.